Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulakan pengajian, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dui bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muka surat berapa kita ni? Ya, 37. Oh, saya jauhi. Cuba sebut tajuk dia. Bab yang kelima, tajuk barulah. Al-babul khamisu fi uqubatil liwati. Ini bab yang kelima pada menyatakan siksa orang yang liwat, yakni orang yang berzina laki-laki sama laki-laki dan perempuan sesama perempuan, seperti firman Allah Ta'ala, at-ta'tuna dzukrul alamin, yakni adakah kamu pergi berzina dengan laki-laki bersekalian alam. Dan lagi firman Allah Ta'ala, dicetera daripada Quran, Allah suka sama laki-laki, innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrafun, yakni adakah kamu suka pergi pada laki-laki dengan keinginan, tiada kamu suka pergi pada perempuan, tetap sekalian kamu orang yang kafir. Baik, InsyaAllah kita malam ni kita masuk tajuk baru ni. Azab siksa orang yang liwat. Liwat ni baru kita tahu, sebelum kita tak tahu. Liwat ni berlaku kisah topnya apabila kisah Nuh Ibrahim lah. Saya pun naik malu, anak saya semua perempuan. Budak-budak tu tanya, apa lewat-lewat ni baba? Allah, tidak hampa besar so hampa tahu lah kata. Budak. Oh, setelah ni ibarat dulu kita tak tahu istilah lewat. Ada Jawa, ada satu awak di Bagadatuk, orang kampung tak tahu. Oh, zalim betul Mahathir ya, Anwar liwat ke pejabat, dipecatnya menyebut. Ingat kuat lewat main pejabat. Sebab bahasa ni orang tak tahu selama ni. Istilah ni kan kita baru dalam 10 tahun dulu kita tak tahu istilah ni. Kalau orang putih dia kata homoseks, bahasa Perak, maaf cakap lah, berjubur kata orang Peraknya tu. Bahasa kalau perempuan dengan perempuan dipanggil lesbian. Itu bahasa orang putih lah. Arab panggil sihat. Tu asal kata. Liwat ni perkataan Nabi Lut. Lut ni pun amalan orang-orang zaman Nabi Lut. Selain daripada tolak Islam, lawan Islam, mereka ni juga suka buat perangai pelik pada orang, suka homoseks ataupun liwat. Kalau perempuan dia panggil lesbian. Itu asal masalah tu. Baik, dia termasuk dosa besar, sama taraf dengan tak sembahyang, sama taraf berzina, sama taraf dengan minum arak. Baik, dan lagi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat perbuatan kalau maka boleh bunuh oleh kamu akan orang berbuat dia dan orang yang diperbuat dengan dia. Mengikut hukum Islam, liwat ni ada khilaf ulama. Ada ulama kata termasuk hudud, ada ulama kata termasuk hukum ta'zir, bermakna terletak budi kerajaan lah nak letak hukum berapa. Kalau hudud ketentu daripada Allah, tapi hukum Allah tak ada. Cuma ulama-ulama kata hudud ni dikiaskan dengan bab zina. Kalau kahwin dia rejam, belum kahwin dia rotan 100 rotan. Tu asal. Dan ada pandangan mengatakan boleh bunuh. Dibunuh dua-dua tu.
orang yang liwat dan orang meliwat, dua-dua kena sekali, ya. Dan kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang alim, sahabat Nabi, sepupu Nabi alim, siksa orang liwat itu dijatuh tempat yang tinggi, dilontarkan dia hingga mati, kerana bahwasanya Allah Ta'ala melontarkan kaum Lut dengan batu daripada langit. Entah kalau ada peluang, ya. Entah ada peluang pergi umrah, entah ambil package yang pergi Jordan, package Jordan. Tapi kalau entah nak melawat anak kelas show, entah kalau entah nak melawat dengan keluarga, dengan apa, tak usah pergi dengan package, pergi sendiri untung. Saya tu saya pergi London, pergi Turki, pergi Spanyol 10 hari. Saya pergi satu keluarga 28 pi. Kalau package sama dekat-dekat, kalau package 3 buah negara 10 hari itu saya ingat dekat-dekat 15,000. Hanya 7,500 je habis, dengan makan minum sendiri. Kita boleh internet, semua pun boleh internet. Lah mudah ada internet. Terus pergi dengan ni lah. Turki kalau kita nak pergi sendiri ni mudah. Saya tengok dengan tambah dengan ambil package orang sana, budak-budak sana buat kontak sana, dia internet ada kontak depa, depa tunggu dia buat biar banyak sini tambah tiket. Bukan 3,500 pergi dengan package dekat 5,000 mahal sendiri untung. Tapi kalau dia peluang pergi ke Jordan, entah pergi Jordan ni dia dengan Mesir tak jauh lah, dengan sepadan dengan Palestin. Entah akan melawat satu tempat nama Bahrul Mati. Pelik, di tengah-tengah Laut Mati ni, dia pantai dia luas. Pantai dia Israel, Turki, Jordan. Luas pantai dia. Dia asalnya sebuah negara. Orang-orang Nabi Lut, apabila mereka ni tolak Islam, lalu Allah Ta'ala balakan mereka ni, bumi tu dialih daripada bawah naik atas, atas naik bawah, duduk bawah. Dia entah belajar, entah belajar. Ini orang-orang cikgu banyak, saintis banyak ni. Kalau kita belajar graviti, tarikan bumi kan, sebab bumi tu dialih, dia tolak. Entah mandi di situ, hang tua ke tak larat, semuanya dia tolak terapung. Mengiring pun tak tenggelam, menentang pun tak tenggelam, menerak pun tak tenggelam. Dia punya busuk, dia punya masin dia, tidak ada satu binatang boleh hidup yang kata duduk mati itu. Terlalu masin, laut termasin, dengan dia masin lagi sampai binatang tak hidup. Situlah tempat bumi orang Allah Ta'ala alih bumi situ. Sebab ingat, umat Nabi-Nabi dulu tolak Islam, Allah Ta'ala bayar cash, bayar tunai. Umat Nabi Muhammad tak, dia bayar di akhirat. Kalau dia bayar tunai pun zalim dengan orang, dah ke mak bapak, lain-lain semua bayar di akhirat. Tapi kalau umat Nabi juga tolak Islam, jadi babi, jadi buruk, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu buruk-buruk yang hina. Jadi buruk betul, bukan buruk maiyah dah, buruk betul dah. Tolak Islam, Allah Ta'ala bayar kes. Dibalak, hapus mereka tu tidak ada zuriat, tidak ada keturunan. Macam umat Nabi Nuh, 12 orang ikut. Hak lain-lain semua tak ada, habis ruyuk. Inilah Allah Ta'ala bayar tunai umat-umat tak, dia bayar di akhirat besok. Dia antara kesan kita nampak orang Nabi Lut ni, tak ada warisan mereka tu, tak ada dah. Dia punya titih baris tu tak ada dah, bangsa tu. Dia tu turun dah bumi dialih, batu turun dari langit tu, mampu habis. Tak kira apa nama Laut Mati. Dia laut tu luas lah, ke pantai sampai ke Turki, sampai ke Israel pantai dia. Tak ada binatang boleh hidup, cuma satu kebaikan, boleh buat garam. Yang keduanya pula, orang penyakit gatal cukup bagus lah. Dia masin. Satu lagi orang kena stroke. Pernah dengar ada orang duk jual bumi tanah Laut Mati tu, bumi tu dia ambil selut lomok. Orang yang kena stroke di badan, ada khasiat tu pula lah. Tiap-tiap bala tu dapat nikmat, tiap nikmat bala-bala.
Umpan dah buka tirai kau dia pun tak puas. Lomba dah. Buka tirai tak apa, kau umpan tak puas macam dengar keset. Lebih tak tengok ustaz pun tak puas juga. Ada orang ada. Ada seorang dia Allah tahu. Perwakilan tu yang ni no. Sini kelas muslimat ada sini. Tam-tam. Tak ada. Oh yang apa kena buat ni bini takkan hampa je mengaji, bini tak mengaji. Sekurang-kurang sebulan sekali tengok ambil kelas muslimat perempuan panggil Ustazah Rahmah Pak Ipak saya boleh mengajak tapi kenapa tak tahu kot dia penuh tak mahu tahu lah. Dia nak ramai ni dia tak boleh buat hari minggu ni banyak program kenuri kenara lah, nak makan angin lah, nak pergi shopping Tesco Giant macam-macam. Kalau nak buat hari minggu juga buat pagi, petang tak sah, petang banyak program. Cuba kalau ni pengalaman saya dakwah 30 tahun saya dakwah ni. Kalau nak perempuan kena buat minggu, kena buat pagi, petang memang berat sikit. Nak berjalan makan angin biasa cuti, kita pun sibuk keluarga itu. Ataupun kalau yang puak pencit elok ambil hari kerja. Saya terutama semua yang hari kerja. Kalau hari minggu, pergi hari minggu tak ada orang, semua orang pencin RTM rehat tunggu mati belakang dah. Tak ada khaja yuk ngaji lah kita pula ni pun ada. Kena buat lah, salah sebab dia berdosa. Kita tak majak bini kita nak majak tak mampu, orang mengajak kita usah tengok. Itu malam payah nak main lah dengan anak, dengan masalah kita, faham lah. Baik. Dan jikalau mandi orang yang liwat itu dengan air yang di bumi sekaliannya, sentiasalah ia najis dalam najis hingga mati. Dosa dia tu. Ambil air laut, air sungai, air tasik, air apa, mandi semua badan dia ni dianggap najis walaupun zahir dia bersih, punya kotor orang yang liwat ni. Dan lagi bahwasanya syaitan apabila melihat dia laki-laki atas laki-laki, larilah ia kerana takut pada Allah Ta'ala dengan sikuh tu, sigong. Syaitan ni kira dia berkenan suka buat maksiat, mai orang ikut maksiat, ikut cakap dia ni, ikut bisikkan dia pun takut sebab azab Allah Ta'ala cukup kuat tentang liwat ni ya. Lah nampak perangai orang Nabi Lut ni berulang balik, perangai orang-orang dia ni berulang balik hari ni. Masyhur apa yang banyak buat kerja lah maknya apa gay lah menatang apa istilah lah ni. Hampa kena tengok maknya kena di make up, oi kalah perempuan. Cuma satu Allah Ta'ala tak izin mereka ni, satu je izin, tak izin mereka punya gerak geri kita tengok jauh. Memang nampak perempuan duduk dekat pun kita tahu kata dia ni maknya, dengan gelek mereka, dengan make up mereka, oi body mereka nampak macam perempuan. Satu Allah Ta'ala tak izin, suara mereka tak mau jadi perempuan. Ham pelembut terang menang sekalipun tak mau jadi. Halqum tu besar-besar bola pimpong, dia tak mau jadi perempuan. Tengok maknya tak mau jadi suara mereka, Allah Ta'ala tak izin. Macam juga lah ni takkan mak-mak datin ni, orang besar-besar, orang kaya ni, hak kedok-kedok dah tu, hak parit-parit dah tu, pi Singapura, pi Taiwan, pi tarik balik tu. Oi, cekanglah kulit tengok macam 17. Tapi suara tu dia tak mau jadi orang muda, tetap orang tua. Hampa pergi mana pergi pun tengok mukanya nak darah, suara macam orang tua. Allah Ta'ala tak izin. Enggak ada. Lah banyak dah buat kerja lah maknya. Na'udzubillah. Yang pelik ada customer, ada kes berlaku sampai cerai bini duk berlepak dengan maknya, tinggal bini kena gila dengan maknya. Pandai layan tu nak tak tahu lah, 2-3 kes berlaku. Pelik. Allahu Akbar. Azab Allah Ta'ala berkah. Dia kalau khunsa tu bukan maknya, jangan silap faham. Khunsa ni orang ada 2 alat kelamin. Ada budak kampung seorang orang tu bernama Talha, hampa nak tengok tu bila Masjid Negeri Pulau Pinang, dia lah Talha, budak kampung saya tu. Dia khunsa tu, tapi sekarang dia jadi lelaki-lelaki.
Dia lu ada buah dada, operate sebagai jadi lelaki, dia dah kahwin. Saya tak pasti dapat anak atau tidak, Allah alam. Apa masjid dari Pulau Pinang mana satu nama Ustaz Talha, kulit dia gebu je perempuan. Dia berjalan dia tu nak erat-erat perempuan sikit, cuma dia cenderung lelaki lah, nafsu lelaki sebagainya. Dia jadi bila di masjid apa nama, di masjid apa nama, masjid dari Pulau Pinang, nama Talha, Ustaz Talha panggil dia di Pondok Usia Bakat. Orang tua saya pun nama tu. Yang tu tak apalah khunsa, ni jantan saja-saja dia menjadi perempuan. Dia tukar dengan pi operate pi apa belaka, Allah na'udzubillah, berdosa besar, ubah kerja Allah Ta'ala. Baik. Dan lagi apabila naik laki-laki atas laki-laki, maka bergeraklah arash dah hampirlah 7 lapis langit itu jatuh atas bumi, maka memeganglah segala malaikat akan sekaliannya di tepinya, tepi langit tu, pada tepi arash tu, pada ia membaca suratul Ikhlas hingga berhentilah mereka Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Keras. Arah kita tak tahu nak sebut jangan, wallahu alam. Nak kata kursi bukan kursi, nak kata mimbar bukan mimbar, Allah Ta'ala tak tempat tak apa, dia kira tempat kehormatan lah, panggil gitu, Dan lagi Rasulullah SAW 7 orang laknatkan mereka itu oleh Allah Ta'ala, dan tiada menilik ia pada mereka itu dengan tali kasihani pada hari kiamat. Lagi tiada diampuni bagi mereka itu, dan diseksa mereka itu dengan seksa yang amat pedih. Dan dikata tu, bukan kata dan dikata mereka itu masuk sekalian ke neraka, semua serta orang masuk ini orang yang kafir. Baik. Nabi kata ada 7 orang yang Allah laknat. Laknat ni apa? Kutuk, maki, hamun. Betul lah. Kita minta rahmat Allah ni, tapi kita orang maki, baru kita marah, tambah lagi Allah Ta'ala maki. Ada 7 jenis. Pertama apa? Iaitu orang yang liwat, dosa besar tu. Yang kedua orang yang wati, setubuh perempuan pada duburnya, hatta bini kita pun haram liwat, tak boleh. Isteri pun haram, walaupun tak kena hudud, tapi kena hukum ta'zir kalau bini tu repot. Kalau bini kita buat cara kot lain lah, pandai-pandai kita lah, oral ke apa sebagai itu, pelan-pelan bagi kita lah, tapi tang liwat haram walaupun bini kita. Yang ketiga orang yang muati binatang, celaka besar, pergi cari ayam, cari kebau, celaka semua manusia. Pirogol lah, pirogol kucing, rogol kebau, rogol unta, rogol kambing, ada ni. Nak kata rogol, nak kata apa, takkan kebau dia suka dia buat macam tu. Tapi ragah ada manusia ni. Na'udzubillah min zalik. Dan keempat orang mengeluarkan mani dengan tangan, ni perangai kita lah ni, masturbation, apa onani, apa 5 pukul 1 ni pun dosa kita nak buat tu. Tak boleh. Kelima orang yang mewati akan anaknya yang perempuan, ni semua mahram yang kita cerita dulu, na'udzubillah. Dan keenamnya orang yang berzina dengan sekampung, dengan jiran tetangga dia. Ni dulu banyak wallet, orang kampung ni wallet banyak ni. Dia bawa wallet, dia keluar 2-3 hari, orang kena kayu bakau. Lepas dulu bukan beli-beli hari, orang kayu bakau ni masuk dalam hutan 2-3 hari baru balik, nak kumpul kayu, kumpul apa tu, nak tunggu ayak, pasang ayak besar bagian kalau ikut cerita depan ni. Banyak berlaku. Mengaji tak bayang tak tahu wallet, patut je wallet ni. Banyak. Alah zaman moden lah, banyak lah berlaku kes kena seks dengan bos lah, dengan pegawai, dengan apa berlaku banyak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik tu apa dia? Arab kata kita berlindung dengan Allah Ta'ala permikan itu. Itu maksudnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ketujuhnya orang yang menyakiti sekampungnya, jiran tetangganya, melainkan buat taubat mereka itu sehari itu. Ingat. Ingat jiran ni pun, atau jiran sikit. Nabi sebutlah hadis, Nabi kata mazala Jibrilu yussini bil jari hatta zanantu annahu salusuh. Sentiasa Jibril ni duk mai pesan, duk habaq kat aku tentang jiran ni, sampai aku duk sangka jiran ni gamak jadi waris aku kot. Esok kalau aku mati, pesaka dapat
Sebab kerap sangat disebut pasal jiran-jiran. Jiran ni disebutlah hadis lain lah. Di antara bahagia seseorang tu Nabi kata orang dapat jiran yang soleh, jiran yang baik. Inta duduk di taman ni, kampung lain. Duduk di kampung sebelah rumah kita, kadang kak kita, abang kita, pak menakan kita, tok wan kita keliling kampung lain. Inta bina tanah duduk taman, duduk tanah lot tanpa nasib lah. Alhamdulillah saya masa duduk kat sekolah, alhamdulillah dia dengan guru. Dan saya pindah Taiping pun alhamdulillah jiran saya ni baik orang yang Allah boleh. Saya pergi Mekah tinggal 3 bulan, tinggal kat 2 bulan, depa cuci panggil tai-tai, kaita apa lantai apa kasur kita bagus depa. Dia harap kunci saya pun tinggal rumah depa. Alhamdulillah dia harap jiran kita terbaik orangnya. Bukan semua dapat tu. Nasib sampai minta semai hajat kat saya apa ada. Jiran buat kenat, dia maki hamun anak-anak kita. Nasib lah boleh jiran macam duduk taman-taman. Nasib entah lah. Kena bukan satu angin dengan kita. Dia bawa ayahnya juru pokok serai kita tengah malam, mampu habis serai kita. Dia tahu bangkai kunci laman kita. Masa tak taman ni mana ada laman. Kadang adik-beradik main raya, main apa sekat pintu parking dah bertempur apa. Malu adik-beradik kita main. Bukan semua ada kes berlaku. Sebab tu Rasulullah galakkan jiran-jiran ni, dia suruh hadiah menghadiah. Sebab apa hadiah menghadiah? Dia rasa kemesraan. Sifat manusia ni apa? Dia suka dihargai. Apabila kita hadiah pada dia, walaupun tak setara mana, dia rasa dia dihargai. Jadi dia rasa dia dihormati. Esok senang kita berkira dengan dia. Entah kalau dapat jiran yang seronok, yang jahat, yang apa, terkejut tengah malam dengan siapa yang tak minta tolong. Terkejut tergempak tengah malam, siapa yang minta tolong? Jiran. Kalau dengan jiran pun entah bermusuh, entah tak belaka, siapa lagi? Kena hormat jiran walaupun dia kafir. Saya ingat pengalaman satu ustaz semasa di Kelantan. Cina Kelantan ni dia faham, dia berjiran boleh, dia tak berani. Cina Kelantan ke tengok mereka bercakap macam orang Kelantan. Hak kampung nama Mekye, Meknah, Meknak. Hak Cina pakai kain batik, macam baba, macam nyonya. Kelantan tak boleh kira. Depan hormat. Jiran mak ustaz. Rumah terus macam ni kan. Ustaz pun bagus, anak-anak Cina tu main-main dengan anak dia main dengan rumah dia boleh beli makan apa, buat balik bagi kat jiran. Berkat duduk bergoi dengan jiran tu dua termasuk Islam satu keluarga. Dengan akhlak, dengan budi bahasa. Menarik dia. Itu pandai pendekatan ustaz tu buatnya, jiran. Ustaz jiran besar ya. Mereka taubatlah. Dan satu daripada diambil Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam bagi iblis. Nabi Sulaiman ni satu nabi yang kaya. Orang putih panggil apa? King Solomon. Solomon tu Sulaiman lah tu, orang putih dia pelet. Yusuf, Joseph, Daud, David, Ibrahim, Abraham, Yunus, Yohanna, Yahya, John, Adam. Itu semua orang putih punya style. Mereka percaya. Cuma cara mereka kan. Bagi iblis, ceterakan olehmu akan aku pasal kerjaan terbaik engkau kasih kepadanya. Nabi Sulaiman hari itu satu hari dia berdialog dengan iblis, cerita dekat aku apa benar yang paling berkenan iblis. Maka berkata ia iblis, tiada sesuatu terlebih kepada aku daripada liwat dan mengumpat orang. Yang tu paling aku berkenan. Maka berkata bagi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau, betapa demikian itu, pasal apa yang berkenan sangat. Maka berkata ia kena bahawa tiada seorang yang diadat baginya dengan disukai, maka diperbuat dengan maksiat itulah besar dosa. Maknanya mengumpat orang ni biasa jenis manusia ni apa? Arwah baba saya kata ada dua perkara sedap. Pertama makan peri, yang kedua mengatakan orang. Dia orang Melayu kita ni kan saya ada cerita kat Ampah cerita. Panggil orang Melayu, orang putih kita sama. Orang Cina perangai dia
kalau duduk seorang. Cina lama dulu lah, dia cadu. Cina moden isap rokok. Kalau duduk berdua, Cina ni dia minum arak. Kalau bertiga, dia bincang macam nak cari duit. Tu panggil orang Cina. Hindu pula panggil, kalau seorang dia minum tua. Dua orang dia kena bertengkar. Para pencuri ajar tu Hindu. Berdua dia bertengkar. Apa tengok orang Hindu? Kalau bertiga, dia kira nak tubuh union lawan Turki. Tu panggil Hindu. Panggil orang putih pula, kalau seorang dia baca buku, mati tengok orang putih. Tengok atas peri ke terbang, tunggu bas. Duduk berdua, dia main teruk clean. Orang putih. Bertiga aja dia bincang apa dia baca tadi. Orang putih. Melayu punya perangai, kalau seorang dia tidur, tak ada kerja, bamak, oi tidur lah hujan-hujan. Kalau duduk berdua, dia nak mengatakan orang, main orang tu tak kenal, yang ni tak betul, yang ni. Melayu macam perangai. Kalau duduk bertiga, dia kena makan. Dua kita pergi kenal kedai tu, ni Melayu. Betul tak? Watak dia berbeza. Kan? Sebab tu kita nak sebut aib orang. Nabi kata, uzkuru uyuba nafsi qabla an tadhkuru uyuba. Kamu kena ingatkan kaiban diri kamu sebelum kamu ingatkan kaiban orang lain. Sebut keburukan orang, ingat kita ni tahu mana baik tidak, kan? Sama itu. Baik. Dan lagi sebelum Rasulullah SAW, bermula orang yang bermain dengan lontar dengan batu lah, perbuatan qalut, dan melumba atas himar, atas kalde, dan mengadu burung, pelaga burung merpati, dan mengadu ajin, pelaga ajin, mengadu kibah, pelaga kambing, mengadu burung dan ayam lah, dan masuk ke rumah tempat mandi bertelanjang, mengurangkan timbangan. Maka sebab tiap-tiap sebut itu perbuatan qalut, maka dengan dan kena siksa orang berbuat, dan kena siksa. Baik, baik. Satu lagi perangai orang Nabi Lut ni, yang mana orang kita lah ni ikut perangai ni. Apa dia? Suka berjudi. Dia bentuk judi macam cara dia kena bertaruh. Hampa ingat tak? Lah tak tahu dulu saya, kami ni budak-budak buah Tok Guru pondok tak tahu penderah pergi tengok Pampir ingat tak? Lah tak tahu dulu ada lambung gelang tu dua kupang. Tahu gelang tu masuk, kalau dapat dak lah. Lepas tu kadang-kadang diberi bola. Tuju kalau benar tu jatuh, jadi hak kita. Tak jatuh, tak ada lah. Tu judi lah tu, kan? Jadi orang-orang jahiliah dulu, dia main batu. Dia buat target sasaran manakah, taruh tu. Masuk kena sasaran ni, dapat. Tak dapat sasaran, kan? Jadi cerita berjudi bukan cerita baru, cerita lama. Timbul soalan, ini hari di Malaysia. Terus cerita judi ni haram, judi ni haram. Jawapan mereka kata apa? Judi budaya orang Cina. Orang Cina marah. Pembohong. Kalau orang Cina tahu, orang Cina marah. Dalil apa? Kalau judi itu budaya orang Cina, pasal apa Lee Kuan Yew di Singapura? Singapura, Cina ada berapa? 80%. Pasal apa dia tak benarkan judi? Patut dah budaya orang Cina, mesti dibenak judi. Itu alasan kita bagi. Judi terbaik orang tak baik. Saya ingat bukan arwah lah, Tok Wuni Aziz. Dia bila dimerintah Kelantan masa betul besar, mula-mula naik diharam. Sebab lesen judi pusat masa Tuan Ibrahim Menteri Kewangan lah. Kerajaan negara ada kuasa bangunan premis tu. Rombongan terkejudi maju buat Tok Guru. Cina berkalah. Tok Wuni Aziz ni dia pandai orang, Tok Guru dia pandai dakwah. Dia suka berbincang. Kemudian tak menggunakan kol. Tok Wuni Aziz kata orang Cina ni satu bahasa yang mana masuk rajin di dunia. Sebut kata Cina, pandai belaka, pandai meniaga, pandai cari pitih.
Dalilnya kalau Cina kena hijrah ke luar negeri, semua kaya-kaya belaka. Lee Kuan Yew tu bijak, otak Lee Kuan Yew tak ada satu hasil. Singapura, otak Lee Kuan Yew, Singapura kalah dengan Malaysia, kalah Malaysia. Mereka besar mana, tapi itu dia ekonomi dia kaya dalam Asia Tenggara. Singapura bijak. Di Singapura korporat-korporat besar, Hassan Chong masuk Islam kan, Cina tu, Thailand tu, Taksin tu, Cina Siam tu. Orang Cina ni moye saudara mari ke Melaya bawa cakur sebutir, bawa topi bucu, kerja biji timah. Hari ni orang Melayu jadi koli orang Cina, bijak Cina, rajin bekerja orang Cina. Saya nak tanya soalan, sifat gaji orang Cina, orang judi ni orang pemalas. Saudara-saudara nak ke perangai gaji bekerja orang Cina ni tercemar dengan sebab perangai suka berjudi sebagai orang Cina? Lagi ni lah Abang nak tanya dua soalan. Kalau dia jawab soalan ni, Abang boleh balik judi ni. Soalan pertamanya, saudara boleh tunjuk tak di mana comelnya judi tu? Tu Nazir ni bahasa dia tersebut molek comel, bahasa lembut tu ni. Molek judi duduk di mana? Yang kedua, saudara boleh tunjuk dah ada dia orang kaya dengan main judi. Saudara toke kaya ni, hak main judi ni kaya berterusin, bukan kaya manggil, bukan kaya metang. Tunjuk sore kamu. Toke judi pun I see you, you see me, I don't know, you don't know. Berderah balik tak jumpa, selesai masalah. Kalau orang kata judi, orang Cina bohong saja, hampa tak mau haram judi. Pasal cukai judi setahun kerja dapat dekat 2 bilion 2,000 juta. Kalau taklah tarik balik duit tu, dihilang kau terbang lah apa, kena tembak Ukraine, tak berkat. Tok Aziz tuan kata berkat. Tok Aziz haramkan Chelsea judi ni. Penjudi Kelantan, kerajaan Kelantan rugi duit untuk judi ni 380,000 setahun. Cukai bangunan ni. Kelantan ni, saya pernah pergi Kelantan, saya pergi Kelantan, saya tahu lah. Dia boleh kecek Kelantan, jangan cari tak orang Kelantan saya ni. Hilang duit cukai judi 380,000. Kelantan ni adat dia banjir. Ni bulan 10-11 ni banjir lah. Setiap tahun kerajaan Kelantan reserve untuk banjir ni, dia reserve simpan untuk banjir lah. Kalau banjir ni setahun dia reserve sebanyak 600,000. Memang simpan daripada awal. Beli sardin, selimut dan apa kemasan. Setahu saya Tok Guna Aziz menghantar Kelantan 20 tahun yang banjir besar 4 kali ya. Yang 16 kali tak banjir. Tak banjir, duit yang apa nama reserve untuk banjir 600,000 tu dia kambuh balik lah. Hak judi hak hilang 385,000, bahkan untung pula lagi dekat 200,000. Tu dipanggil berkat. Faham tak? Duk banjirlah Kedah, banjirlah Perlis, banjirlah Pahang, banjirlah Perak, Johor. Kota tinggi, kota paling tinggi dunia apa banjir? Mana tengok. Tu kata berkat ni payah. Ekonomi barat dia tak fikir lah berkat. Tak yakin Islam ya. Satu. Jadi perangai begini bukan perangai apa nama judi ni bukan orang Cina salah. Cina pun dia tak mau. Depa kaya bukan kaya dengan judi. Toke judi kaya. Orang judi tak kaya. Bunuh diri lagi ala. Kelahi sama bili. Utang sama alung bunuh diri. Satu lagi perangai depa apa? Suka berlumba. Himat tu kecil pada kaldeh, kecil pada kuda. Bodoh bangang. Dan pelaga burung merpati, pelaga angin siam adalah pelaga kibah, pelaga burung, pelaga ayam. Macam Terengganu dulu ni pakat apa tahu? Pakat lumba lari kora-kora. Punya bodoh nak bagi laju kora-kora, dia pun minyak cak kapak atas kepala. Sialah, hangat. Nak bagi dia hak dia menang, dia pun minyak cak kapak atas kepala dia tu, lari menyirik lah panas. Dia jahat.
Dalam hadis dia cerita kita duduk laga ayam, belaga kebun, belaga apa tu, esok Allah Ta'ala jadikan ayam tu besar-besar gunung derai. Dia akan wrestling. Hello, come on, come here. Saya jembuh lah, cakap Arab lah. Hello wa sahlan, yallah ta'al. Kalau orang putih kata hello, come on, come here, mai lawan aku. Dia renyuk, dia taruh, dia apa, lepas tu Allah jadikan dia debu. Sebab binatang tidak ada syurga neraka, tapi dia akan bertindak pada kita balik. Duk seksa binatang, kita belah kucing, duk seksa dia tu. So Allah tadikan besar-besar bukit gunung cerai. Kita duk terang ni, dia renyuk kita lebih kurang. Auzubillah. Termasuklah mandi rumah telanjang. Mandi ni mesti orang Arab, dia mandi wak. Ni pun mandi wak daripada dulu dah ada dah. Mandi wak ni bagus. Dia apa, dia buang panas, buang angin. Tapi ada kawan kita engineer seorang di Kulim. Ana tak mandi ustaz, ana semua sekali amalan ana apa tau? Ana masuk dalam kereta. Cuti ke hari Jumaat, hari Sabtu, pukul berapa? Pukul 12 tengah hari. Pukul 1 tengah panas terik tu. Buka cermin sekilah, baca surah Abang. Duduk tengah jam, habis macup. Tapi lepas tu jangan mandi, jangan mandi. Sejam lebih pun termandi. Tidak demam minta. Perlu ustaz lagi dia ringan badan ustaz. Jimat RM10 pada mandi. Nak kena bergiliak lagi, nak ambil tiket lagi. Ini senang. Itu mandi wak saya pun dah. Pukul 1 tengah hari kalau musim panas. Mampeluh lah. Berpakai baju dia, tak pakai baju tak peluh. Dia buang habis, tosik keluar. Sejam jangan mandi lah. Jangan mandi, biar mandi dia sejuk subur. Tu buang tosik dia. Termasuk juga berenang. Kalau ni berenang, kolam renang ni ada Islam. Awak tak ada pula. Yang mak ayah kita tak ajak berenang. Bukan pasal apa? Pasal kita lah tak guna sungai. Dulu kan sungai Perai, lebuh raya besar lah. Sakat sungai-sungai ni penjalan raya dulu mana pakai rakit dengan perahu ya. Ini dulu sungai muda, dulu kan lebuh raya, sungai muda dulu ni. Sampai ke Pelu, sampai ke Sik, orang apa semua siam duk main masuk ni. Mana jalan raya, main ikut darat, main ikut gajah. Ikut 3 tahun dulu. Tu. Jadi sebab tu yang orang tua dulu rumah, jadi mereka latih anak belajar panah. Sebab biasa kena banjir, dulu kerajaan bukan ada bot nak hantar selamat. Pakat tanggung ke diri lah. Akhir tu dia mak-mak dan masuklah anak-anak latih banjir. Baik lelaki perempuan memang lebih berenang. Zaman kita lah ni sebab tak guna sungai. Yang tu yang mak ayah kita tak ajar kita berenang. Pada itu ajar tak ada masalah kan. Kemasan ke sebagai boleh. Saya tak boleh berenang itu ya? Boleh. Yang salah kolam renang apa? Pasal jampok jantan tina, tu yang salah. Apa salah? Pagi contoh hari Minggu lah, hari Ahad, pagi laki-laki, petang perempuan. Atau contohnya hari Sabtu laki-laki, petang hari Ahad orang perempuan. Apa salahnya? Nak bercampur pakat tengok, pakat manitik bulat yang mereka kata tak tengok membaziak pula. Ustaz dah ada saja. Dosa mata manjang lagi kita ni. Sebab tu di Iran, tu Iran Syiah daripada penjaga. Di Iran satu pantai khas untuk perempuannya. Dia tak benarkan lelaki-lelaki masuk. Bot-bot pun dia haram lalu depan tu, tak boleh. Perempuan apa lagi tak boleh. Pantai tu orang perempuan. Nampak nak buka tudung, pakai bikini, pakai apa? Khas. Dia ada kompleks sukan wanita depan ni. Kelantan nak buat, tapi Kelantan dia duit tu wanita, duit tak pun ada Kelantan. Macam buat khas kompleks sukan wanita ya. Semua perempuan. Nampak tak? Bukan Islam tak benar, tapi kita kena kawal benda tu kan. Jadi cerita semuanya orang Nabi Lut lah, termasuk menipu dan kena seksa berubat tersebut itu. Jenis judi, jenis apa tu, memadai perempuan sesamanya, sama perempuan tiada berkendak laki-laki dan laki-laki tiada berkendak pada perempuan. Orang lesbian, orang liwat apa, sampai ada perempuan ada cerita sampai buat syarat nak menikah dengan dia, nak menikah dengan saya, menikah dengan kawan saya sama. Mereka tak boleh pisah.
Tengok mereka kalau cerita tu, macam lelaki bini duk peluk, tidur berpeluk, pakai cium. Tu yang kira apa? Lesbian. Na'udzubillah min zalik. Yang jantan liwat, tambah di penjara. Sebab tu hukum Islam. Penjara jadi mangsanya orang baru. Situ duduk semua jahat-jahat belakang, kena 8 tahun 9 tahun, perempuan tak berjumpa. Jadi mangsa budak-budak muda-muda, hak jambu-jambu tadi depa boleh depa pelekoh depa. Sebab tu Islam tak benarkan hukum penjara lama masa itu. Sebab tu ada hukum hudud. Mencuri potong tangan balik rumah. Belah hampa buat apa, beras nak kena makan minum nak kena sedia. Semua nak kena sediakan hampa penjara. Weh, saya mengajak, saya tahu lah. Ayam seminggu 2 kali. Makan tengah hari, makan petang, teh lagi, roti semua ada. Relax dalam penjara. Satu ada banduan. Lama masa mengat Juni arwah dia melawat penjara Kajang. Satu banduan yang Datuk, saya kalau ikut nak keluar dah minggu depan, saya tak mau keluar Datuk, seronok duduk sini. Member pun ramai, makan pun ada. Dia keluar belum tentu lagi ada kerja. Kami orang Penang Huduh kami dah. Belum tentu duduk tanah itu. Ada ustaz mengajar, ada kuliah, ada apa. Kita nak kena tanggung tu semua tu. Ayat lah. Baik. Maka tak itulah mereka itu tiada malu Allah Ta'ala dan mengkelih Allah Ta'ala dengan maksud sebut itu. Maka dibalikkan Allah Ta'ala tak kepala mereka itu dan dibalikkan negeri mereka itu di Jibril, diangkatkan ke langit, pula dibalikkan di atas ke bawah, di bawah ke atas. Maka lontar oleh malaikat dengan batu dan dibakar dengan api neraka langit hingga hari kiamat. Tu negeri lepas tu Allah Ta'ala alih. Yang kata lok mati tu dialih, atas duduk bawah, bawah di atas. Tu siapa mandi situ, ham nerak ke ham lentang ke ham bari mengirin, semuanya dia terapung. Dia tolak. Dia baca surah Abang dia baca ayat. Relax. Dia tak ada tu. Macam takkan di angkasa yang kata Dr. Muzaffar yang angkasawan tu, angkasa yang dia bumi, dia tak, dia nak berjalan pasal kena lonjak. Dia macam terawang-awang di bumi tak pijak, sebab bumi tak tarik ke bawah. Dia panggil sign, dia panggil gravity tak ada kan. Baik. Taman hari. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, dilaknat oleh Allah Ta'ala orang menyerupai perempuan daripada lelaki. Dan hadis kata la'anallahu al-mutashabbihin wal-mutashabbihat. Allah laknat orang laki-laki yang serupa dengan perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Menyerupai maksud gerak-geri pakaian. Kan perempuan kadang-kadang hampa ni pakai, mereka pakai t-shirt ketat, t-shirt tangan panjang, tangan pendek, naik motor, pakai topi kelada, tudung tak pakai, kita nampak macam jantan. Ish, tengok dekat bahawa perempuan kan naik motor, tak, mereka dua dosa. Pertama dosa dedah aurat, yang kedua pula dosa mereka pula tu sebab pakaian mereka tu menyerupai laki-laki, nimbulkan kesamaran, tasyabbuh dipanggil. Juga lelaki, rambut panjang, orang tengok kok perempuan punya misal berceracak, punya lelaki panjang sampai sini kan, duduk jalan belakang seluar panjang pakai t-shirt pula, tasyabbuh ya. Betul orang perempuan lah jadi macam orang jantan. Ada apa ni, tomboy, pernah dengar tomboy naik motor naik motor besar pula tu macam jantan. Ya Allah, ada senyumban berkawan dengan orang jantan, berkawan dengan apa, berkawan watak kasak, watak apa tu. Dosa besar ya. Dan lagi 11 SAW,
barang siapa mati padahal ia berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Allah Lut, tiada ia duduk dalam kuburnya melainkan 1 jam 1 saat. Disuruh oleh Allah Ta'ala padanya, malaikat menyerupai dirinya itu seperti burung kelayang, layang lah. Maka menyamballah ia akan dia dengan 2 kakinya, dicampakkannya akan negeri kaum Lut. Di surat tuliskan atas dahinya, orang putus asa rahmat Allah Ta'ala. Ingat, siapa-siapa yang mati dia tak bertobat, elok masuk dalam kubur je duk sat saja, mai satu malaikat serupa dengan burung layang, dia akan sabak orang tu di tempat dengan tempat orang Nabi Allah Lut. Kita tak tahu lah alam kubur, wallahu alam. Saya hampa tanya, tak nampak berlubang Pak Ustaz oi? Nak masuk ke mana? Masa katuk rapat dan lubang kubur. Ni alam barzah, tak boleh pick up dengan akal. Pak Long kita mati tak patah balik habaq. Kalau patah balik habaq, saya ingat tak ada jahat, semua baik belaka. Oh, hang tahu mati teruk tobat dah. Hampa kalau tak tahu aku teruk aku kena. Pi dia pi tu tak patah balik dah. Tak tahu macam mana suasana alam barzah, alam kematian, kita tak tahu. Sebab benda akal tak boleh fikir. Tu dulu ada Asura Jabat pertikaikan, ada soal kubur, nikmat kubur, ada azab, ada nikmat, ada apa. Sebab alasan dia kata, kalau ada nikmat kubur, azab kubur, orang yang mati dulu-dulu rugilah, mereka kena siksa lama, kiamat lambat lagi. Orang yang mati akhir zaman, untunglah mereka tu sat tak lama kena siksa waktu kiamat. Dia hujah sedap, hujah cara dia lah. Kita jawab balik. Dia kena faham mati itu ialah jasad, bukan roh. Dalilnya sembahyang mayat. Doa sembahyang mayat apa kita baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Ya Allah, ampunkan dosa dia, warhamhu, kasihlah dia, dan api, sihatkan dia. Sihat apa? Dia dah mati dah. Patut sihat pada orang hidup. Kita doa sebelum mayat dah, Nabi ajak doa tu. Wa'afi, selamat, sihatkan dia. Mana roh, bukan jasad. Jasad mati dah, hancur. Betul pakai warham wasi' badakhaluhu. Ya Allah, luah ke lubang kubur dia, bukan lubang kubur sini bertamih. Kalau berkubur sini ke khiyau lah orang sebelah, oi, hang seorangnya nak luah ni aku terkepit tahu tak ni, khiyau kawan sebelah. Kubur kan semua besar tu belakang. Mana di alam barzah, bukan di alam kita hari ni. Yang faham tu, di segi logik tak boleh, tak boleh fikir. Ni akal tak boleh fikir. Tak boleh panggil as-sam'iyat awil ghaibiyat. Benda yang kita dengar, Quran cerita, hadis cerita, ghaibiyat, tak tahu macam mana rupa bentuk dia. Kita kena wajib beriman benda tu ada, rupa bentuk wallahu a'lam, kita tak tahu kan. Baik. Dan lagi sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada hari kiamat dengan kanak-kanak yang belum baligh, tiada baginya kepalanya. Maka Allah Ta'ala bagi mereka itu, siapa ini? Maka berkata mereka itu, kami orang yang tenai, kami kenanaya. Maka Allah Ta'ala bagi mereka itu, siapa mereka kamu? Sebab banyak yang kahang. Maka berkata mereka itu, bapa kami mereka kami. Alah mereka itu mencapakkan kami pada tempat suka buati tubuh pada duburnya. Anak tak ada kepala, tak jadi benih. Kepala tak ada, benih tu. Jadi esok dia akan dakwah kita daripada masyar besok. Benih peri yang tak ada apa, tak jadi benih. Setakat yang main jadi anak kan. Dia masuk tak masuk dari kemaluan, dia jadi lara gitulah. Jadi tak ada kepala. Esok anak-anak tu kan dakwah besok di pada masyar besok. Sebab apa? Pak tu dia suka liwat, naudzubillah min zalik, ya. Wallahu a'lam.
Ada soalan nak tanya sila. Ada muskil apa sila? Kok ada muskil? Nak bulan depan bagus tajuk azab orang makan riba, insya-Allah. Bagus di bulan depan. Ada soalan nak tanya? Masalah lain pada ni tak apa, bab semayang tak apa, saya bukan mesti bab ni je, lain pada tak apa. Faham belaka dah? Senang murid cerdik macam apa ni mudah. Mengajar sekali faham selalu. Boleh hak benak je dah tempik dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li baitil muslimatin. Allahumma nas'aluka al-mu'afat wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina 'adzaban nar. Taqabbalallahu minkum